Waka Extra dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan balm bidara Ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Assalamualaikum semua, kita jumpa sekali lagi dalam Poker Extra. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua baik, sihat. Alhamdulillah. Bersama keluarga. Ceria hari ni Ustaz? Ceria, Alhamdulillah. Kenapa? Dah habis raya. Orang time raya ceria. Ya. Ha? Time hari raya kurang ceria, habis hari raya semua ceria Jadi wallet tak koyak. Tak baik. Kita berbagi rezeki tau sebenarnya tu. Betul, sedekah. Okey, dan kita akan teruskan untuk minggu ini. Saya rasa minggu ini kita dapat email daripada kita panggil Puan Z. Puan Z. Dia main XYZ tau kita masuk itu. Okey, panjang sangat tapi harap semua dengar lah ya. Keluhan Puan Z ni. Okey, katanya dia pada awal bulan Disember 2020 sampai ke hari ini masih rasa sakit-sakit. Dan dimaklumkan sakit dia ni dah lama kena, cuma baru-baru ni je dapat detect. Dan dia pun dah jumpa ramai perawat Islam, ustaz dan ustazah. Dan dia merupakan pelajar tahun akhir dalam jurusan ijazah. Astaghfirullahalazim. Minum dulu. Ramadan dah habis, Syawal dah habis, bulan baru, perangai baru ya. Saya pelajar tahun akhir dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah di sebuah kolej Islam. Masa saya dapat tahu saya sakit bermula apabila mak saya nampak saya berubah sikap katanya. Dah jumpa perawat semua. Dikatakan di sini, saya pada ketika itu terlihat seperti ada seorang sami lelaki, seorang wanita macam kebayan dan dua orang lelaki hadir ketika saya tak sedarkan diri. Time dia tengah ruqyah lah agaknya. Saya lihat sami tersebut memegang sebuah patung yang dicocok paku dan dililit duri di sekeliling patung tersebut dengan gambar saya di patung tersebut. Patung tersebut yang saya lihat diperbuat daripada kain kafan yang telah lusuh. Dan wanita yang hadir tersebut ada katakan bahawa tuan dia nakkan saya mati. Saya kerap dengar loceng Buddha dan bau colok. Bau colok apa Lampu coloknya. Asap lampu colok itu. Kalau kita nak ambil buah atas kita kena colok. Itu jolok. Dan bau colok. Sedangkan jiran saya India dan Cina beragama Kristian. Saya tak muntah atau apa-apa, cuma ada satu sesi saya dirawat, badan saya keluar pasir dan ada keluar kaca halus. Saya hilang 11 kg dalam masa sebulan setengah, dari 50 sekarang dah 39 kg. Jolok lagi lah. Saya kerap bermimpi yang tak baik dan takut duduk seorang diri. Saya tak dapat nak buat assignment, fokus dalam kelas kerana saya kerap berasa penat dan takut. Saya dah puas mencuba setiap perubatan. Saya dah puas mencuba setiap apa perubat suruh. Mandi limau, mandi daun bidara, mandi air masjid, mandi air ruqyah, air garam, letak campuran garam dan lada hitam di dalam rumah. Spray air ruqyah, pakai minyak kasturi bidara, amalkan ayat-ayat pendinding. Saya lakukan semua, cuma mungkin belum rezeki saya. Saya penat sangat memandangkan saya ada sakit. Okey, ni Ustaz mesti dapat jawab. Dia kalau macam yang susah-susah sebut, dia mesti suruh saya sebut. Yelah, Ustaz kan pakar. Okey. Sakit apa?
Cuma mungkin ni belum rezeki. Saya penat sangat memandangkan saya ada sakit skoliosis. Sakit apa, Kik? Skoliosis. Skoliosis. Betul. Skoliosis. Skoliosis tareksis. Ustaz, orang tengah sakit main-main pula ni. Habis skoliosis apa? Dia macam sakit, macam kat kepala macam tokok kupar, tak silap saya. Ustaz, try check. Skoliosis. Itu cirrhosis kan? Bunyi dia macam gitulah. Skoliosis. Tak baik. It's a back. Oh, backbone Oh, yang sakit tu bunyi dia macam sis juga. Apa sis? Sorry sis. Okay, scoliosis is a sideways curvature of the spine. Sakit tulang belakang sudah, Ustaz. That occurs. Apa? Occurs? Occurs most often during the growth spurt. Tengah serius orang nak baca Just before puberty. While scoliosis can be caused by conditions such as cerebral palsy and muscular dystrophy. Dystrophy. The cause of most scoliosis is unknown. Sudah sakit tulang belakang lah. Ya. Tulang belakang dia macam sengit. Selalunya scoliosis ni Wait. There is no cure for scoliosis, but the symptoms can be reduced. Okay. sakit tulang belakang sengit kan? Sekarang budak-budak sekarang ni hati-hati tau. Kadang Bungkuk ke is sengit? Sengit dia S curve gitu. So maknanya dia kalau atas is C tau, bawah is L. So maknanya kira tak bagian atas. Tak kalau bagian atas dia punya tulang is C. Yang bagian bawah macam bawah tu is L, lumbar. L1, L2, L3, L4, L5. So kira macam dia punya belakang dia macam sengit gitu lah mungkin. Okay, faham. Sebab tak tahulah whether ni pun ada sakit skoliosis ke tidak. Selalunya kadang-kadang budak zaman sekarang ni back diorang selalu berat-berat tau. Angkat semua satu tangan sinian. Tu ada kalau awak semua mak bapak kalau anak-anak bawa beg-beg berat ni, kalau boleh tak apalah tukarkan kepada bawa macam nak pergi holiday yang ada apa tu roda tu luggage gitu kan. Trolley macam gitu kan, bag trolley gitu kan. Bag. Tak kisah, biarlah orang nak ketahukan. Sebab lama-lama kalau diorang tak bawa dua-dua, selalu diorang buat sebelah je kan. Nanti bahu diorang akan jadi sengitnya. Betul. Sekarang banyak dah macam itu. Diorang tak perasan. Oh, okay. Okay. Itu kan di Cairo lah tu, Cairo. Yes. Okay. So kita teruskan tadi Scoliosis. dia dah try semua apa yang perubat ataupun perukia orang tu sarankan. Okay. Dan katanya di sini, saya kenal pelaku dan saya rapat dengan pelaku. Pelaku merupakan seorang yang mahir dalam hal agama dan saya banyak rujuk dengan dia dulu. Okey. Dah tu je lah. Katanya saya tak larat nak tanggung sakit hari-hari. Sihat sehari dua kemudian sakit balik. Saya mohon bantuan. Dapat doakan saya besar rahmat dah. Macam ni Ustaz. Dia time dia pergi jumpa perukia ataupun tukang ubat tu. Bila tak sedarkan diri dia nampak Sami tengah pegang anak patung. Ada duri-duri semua kan. So kadang-kadang memang ketika time ruqyah tu, yes, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan that kind of vision untuk lihat maknanya apa benda yang mengganggu kita dan lain-lainnya. So contoh macam tadi ada Sami, kemudian ada macam patung dan lain-lainnya. So
Kemungkinan, wallahu alam, kemungkinan sebab saya nak kena tahu sakit-sakit yang lainnya lah. Contoh macam mana? Contohnya kalau macam sakit daerah kepala, bahagian mana, depan ke belakang, kemudian bahagian tengkuk ada rasa cucuk-cucuk ke tak ada, ataupun bahagian tapak kaki ada rasa cucuk-cucuk ataupun tak ada. Kemudian daripada segi perut, macam mana menstruation cycle-nya, kemudian buang air besar, buang air kecil dia macam mana, apakah ada constipation ataupun ada diarrhea. Kemudian kalau sudah bernikah, apakah ada UTI. Then also dia belum bernikah, dia plan nak kahwin. Oh, baru plan nak kahwin. Plan nak tunai ya. So best to settle dululah dia punya keadaan dia macam gini sebelum masuk ke jenjang pernikahan. So cuma itulah. So macam banyak saya kena tahu dan mungkin saya boleh kasih dia punya ringkasan dia lah. Tapi berdasarkan apa yang dia nampak tu ketika dalam tak sedarkan diri ketika di ruqyah tu, wallahu alam, kalau memang betul iaitu Allah Subhanahu taala tunjukkan lah. So maknanya benda yang dipakai ataupun dipanggil sebagai buhul. So buhul tu apa? Buhul tu adalah suatu ikatan ataupun boleh dipanggil sebagai suatu benda, objek yang dipakai untuk menyihir seseorang. Jadi contohnya seperti buhul, dia lebih kurang ada macam sok bonjot pun ada, ataupun yang berbentuk lain-lain, apa-apa sahaja pun boleh jadikan sebagai buhul. Tengok isinya apa dan apa yang dibacakan. So macam tadi dia punya patung dia tu terbuat daripada kain kafan yang lusuh. That it's common dan it's normal. Ada macam gitu. So benda-benda macam gini yang perlu dihancurkan sebetulnya. Macam mana cakap it takes some time, of course. Kalau ketika ruqyah tu sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali kira masih sedikit lagi. So yang penting adalah you punya amalan setiap hari, kemudian kalau boleh ruqyah setiap hari. Maknanya ruqyahkan diri ataupun minta diruqyahkan setiap hari. So itu memain peranan. Saya ada contoh gambar buhul. Sekejap, bila Ustaz tengah cari gambar buhul ni, bila Ustaz cakap kena ruqyah setiap hari, kita sebaik-baiknya ruqyahkan diri sendirilah. Seperti mana yang Ustaz dah ajar, minum air ruqyah, mandi ruqyah setiap hari without kena yakin. Tapi kalau nak diruqyahkan setiap hari, kalaulah taruhlah tukang peruqyah tu charge harga sekian-sekian, taruhlah 300. Kalau hari-hari $300 ke ringgit ke macam mana tu? Ruqyah tu tak semestinya harus diruqyahkan oleh orang lain. Boleh lakukan dengan ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri, dan that's the best ruqyah. Cara ruqyah. So contoh ni berdasarkan pengalaman saya sendiri di Singapura dan patient saya juga sama. So ketika itu yang cerita yang ini is dia punya mak dia tak boleh jalan selama 5 tahun. Daripada perut sampai ke kaki semuanya sakit. Dan dah pergi berubat macam-macam. Berubat, perawat pun sudah dipanggil. Dan ketika saya dipanggil tu, saya rasa saya orang ke-9 ke orang ke-10 dia bilang. So ketika saya ruqyahkan, nampak seperti masih ada buhulnya, dan buhulnya itu sangat dekat dan kuat sekali. Sebab benda ni masih juga tak nak keluar, masih juga dia rasa sakit-sakit selama 5 tahun. So saya bilang suruh kemas rumah. Bersihkan rumah, especially di dalam bilik maknya itu, pergi bongkar, pergi cari. So ketika beberapa minggu kemudian, saya dapat message katanya, "Salam Ustaz, saya terjumpa gambar ni di bawah katil mak saya." Which is yang ini lah. Ataupun kalau boleh tengok tengah sikit. Boleh nampak tak? Itu dapat jumpa ya Ustaz dah, selamat. Nampak sikit? Ini dapat jumpa kan? Habis kalau masa yang tadi Puan Zack tu, okay, so kalau benda tu so kalau ketika santau seseorang tu ataupun sihir seseorang, dia ada 2 cara untuk pengobatan. Pengobatan pertama adalah dari zahir, satu lagi daripada batin. Yang zahir adalah benda seperti ini, dipanggil sebagai buhul. Zahir panggil sebagai buhul. Kemudian yang batin tu adalah daripada dalaman diri sendiri. So contohnya dia tak dapat jumpa ni, tak dapat jumpa buhul ataupun tak dapat jumpa benda-benda yang dipakai untuk orang tersebut untuk sihir dia. Then dia kena obat diri dia sendiri through batin. Maknanya kena mandian
air ruqyah, kemudian daripada macam tadi saya boleh sebutkan tentang yang pernah ingat tak tentang jus gandarusa. Gandarusa. Jus gandarusa itu kemudian minum juga dengan biji ketumbah, air rebusan biji ketumbah pun kena minum. Selalu istiqamah dalam melakukan tersebut. Kalau masih lagi belum sembuh lagi, kadang-kadang penyakit tu boleh juga disebabkan oleh hati kita. So maknanya hati kita mungkin masih ada dendam dengan orang, masih ada amarah lagi, masih tak puas hati lagi dengan orang. Itu kita maafkan orang lain dan kita bersihkan hati kita biar lebih mudah lagi benda-benda tersebut untuk keluar. Sebab kadang-kadang jin ni mereka akan cari kita punya kelemahan. So kadang-kadang kalau dia tengok kalau orang ni asyik busuk hati, hati dia hitam dan lain-lainnya, maka dia akan masuk melalui situ. So nak buat macam mana cara pun, selagi hati dia masih gelap lagi, selagi hati dia masih benci pada orang lagi, masih ada dendam lagi, maka itulah menjadi rumah bagi jin untuk mereka menyusup masuk. So daripada luaran you kena ubatkan, daripada dalam pun you kena ubatkan juga. Sama. So itu nasihat saya, dan jangan pernah putus asa. Dan siapa sahaja yang mungkin penonton-penonton yang sedang menonton ni, mungkin ada yang terkena sihir, mungkin sudah lama tak sembuh-sembuh, jangan lupa setiap ibadah yang awak lakukan semuanya pahalanya lipat ganda. Semua ada ekstra pahala. Dan bila ekstra pahala, maknanya lebih mudah lagi masuk syurga. Jangan risau. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang balas. Biarlah kita tak payah nak balas, kita tak payah nak dendam dengan orang tersebut. Kalau pun tahu pun jangan buat apa-apalah. So serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari kiamat ia akan menjadi saksi nanti, insya-Allah. Dan kalau boleh bagi Puan Zack tu teruskan aja, jangan putus asa. Jangan macam daripada email tu nampak dah macam hampir-hampir putus asa Jangan. Sebab saya dah buat gini, Ustaz tolonglah apa. Kalau boleh teruskan, tambahkan apa lagi yang Ustaz dah cakap, dan sebaik-baiknya mempertingkatkan lagi ibadah, dan sebelum tidur tu maafkanlah semua orang. Dan amalkanlah surah Insyirah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh Yes. Tak ada masalah Tak ada masalah. So mungkin apa yang boleh saya katakan, kalau mungkin ketika ruqyahkan diri sendiri tu, boleh baca ayat ruqyah yang mana you dah hafal, ataupun paling mudah sekali sudah kita ajarkan banyak sekali, kita kongsikan, iaitu contohnya Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau nak tambah dengan surah Baqarah ayat 102 pun lebih baik, sebab ayat itu adalah ayat tentang sihir. Kemudian daripada surah Yunus ayat 81 hingga 82 pun boleh tambahkan lagi ayat tersebut sambil dipegangkan bahagian perutnya sambil ditolakkan ke atas. Perut tolak ke atas sampai benda itu akan hilang. So cubalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Allahumma musta'an. Pernah kan Ustaz ajar kan, kau rasa sakit je, ayat kursi baca pelan-pelan sampai habis, keluarkan gitu. Yes. So macam gitu, pelan-pelan je. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. So kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan you untuk muntahkan benda-benda tersebut, maka you akan muntah. Dan satu lagi, kalau tengok daripada yang tadi yang kata Sami tu pakai apa namanya, macam anak patung, macam anak patung ni, macam ataupun gambar tadi kan panggil sebagai buhul tadi, itu pun sama juga. So as you can see, kalau dalam berdasarkan saya punya pengalaman lah, kadang-kadang ada orang yang ada gangguan rumah. So ketika gangguan rumah tu, dia selalu mengatakan nampak kelibat-kelibat dan lain-lainnya. So apa yang saya selalu syorkan adalah, kalau ada anak-anak patung yang tak dipakai oleh anak-anaknya, tak dimainkan oleh anak-anaknya, best to simpan ataupun buang. Best to simpan? Best to simpan kira kat storeroom ke apa, ataupun best to buang. Ya. Sebab memang benda-benda yang seperti ini akan menjadi tempat jin masuk dalam. Sebab itu kalau kita pernah tengok jelangkung, orang main jelangkung. Tak. Tengok movie, yes. Movie? Okay. Datang tak diundang, pergi tak di... Yes. Datang tak dijemput, pergi tak diundang. Tak datang dihantar. tak diundang. Ya, macam tu. So contoh macam itu. Diorang akan jadikan macam ada kayu, kemudian ada kepala, ada tangan, ada apa semua kan. So dia akan cukup sifat. Yeah. Sama seperti dolls
ataupun any macam anak patung. Yeah. Sebab itu kalau ada anak patung ke apa yang tak dipakai, sebaiknya kalau boleh buang-buang kalau memang anaknya sudah besar dan lain-lainnya lah. Habis kalau simpan anak patung tu bukan ke, kau tahu lah simpan patung tu kat store, bukan ke nanti semua pergi kat store. Spray, sapu-sapu. Might as well buang. Might as well buang. Buang. Tu buang. So might as well buang lah. Ya, might as well buang. Tapi jangan kalau simpan betul-betul sayang sangat kan, then you need to spray lah. At least once a month. Once a month. Okey, dah diharapkan Puan Zack yang menonton ni senantiasa berusaha, jangan putus asa, dan kami di sini tim Puaka doakan. Malah siapa-siapalah yang menonton ketika ini, kita sama-sama doakan buat Puan Zack semoga sembuh secepat mungkin. Amin insya-Allah. Ya. Dan senantiasa yakinlah pada Tuhan. Okey, semoga sihat ya. Dan seterusnya cakap pasal buat-buat ni, vudu-vudu ni, kita ada pasal santau pula ni sebelah. Santau apa? Ni apa? Barang-barang untuk santau orang. Boleh cakap? Cakap apa boleh? Pasal dia ada dia punya bacaan dia. Bacaan dia. So bacaan dia. Benda dia ke tu tak kisah kan? Bahan-bahan untuk santau. Kita ke dapur Puaka. Kita tak ajar untuk santau-santau orang tapi ini salah satu barang-barang benda yang diperlukan untuk jadi kalau pergi rumah orang untuk berubat ke, orang tu pakai benda-benda macam ini kan, ni hati-hati. Okey. Barang-barangnya ada dua, iaitu cuka dan ladang kering ke lada kering ni? Actually lada kering. Kalau ladang besar sih ladang kering. Kemarau Cuka ladang besar. Mungkin lada kering Cuka, lada kering. What is this? Prep in bottle. Cakap orang putih pula ni Ni kicap apa? Keep. Simpan. Prep in bottle, keep. You is understanding this? I is understanding. Yeah, you prep in the bottle, keep. Yes. Simpan dalam botol, masuk dalam botol, simpan. Boleh baca sikit mana? Yes. Keep tu kat mana? Dia bukan kat rumah. Keep. Okay. Let me explain to you guys. Okay. Keep it in dalam tanah. Simpan di dalam tanah. Kalau tempat tersebut tempat amal. Tempat dia amalkan. Tak faham. So contohnya kalau sebab bila orang melakukan santau ni, ada sebagian orang yang buat di rumah, ada yang tak buat di dalam rumah, ada buat di luar rumah. So kalau dia buat luar rumah tu, maknanya dia kena tanam benda tu. Kat rumah orang tu? Tak semestinya. Dia boleh kat rumah orang tu boleh, ataupun kat mana-mana pun boleh. Tapi lagi dekat dengan mangsa tu, lebih menjadi lah. So sihir macam gini dipanggil sebagai sihir madfun. Sihir madfun. Okay, so gini, you need to know, ada sebagian orang yang apa ni sihir madfun pula, yang dulu kita ada belajar sihir tafrik lah, sihir junun lah, sihir humul lah. Handphone? Handphone. Bukan, handphone lain. So dia gini tau, you need to understand. You need to understand. Okay. Sihir ni dia ada niat-niat tertentu. Yeah. Contoh macam sihir tafrik. Untuk apa? Memisahkan suami isteri. Khumul. Untuk apa? Biar orang tu gila. Bukan gila, itu sihir junun. Kalau humul tu maknanya orang tu stres, orang tu tak boleh kerja, risau, tak boleh fokus. Humul. Kemudian yang junun buat orang jadi gila. So that's dia punya target dia. Tapi in order to mencapai to the target, dia ada cara-cara nak buat. Nah, cara-cara tu yang dipanggil sebagai tadi. Prep in bottle, keep. So cara-cara macam gitu. So cara-caranya contohnya ada sihir madfun, ataupun contohnya sihir manfuth, ataupun sihir marsus pun ada, ataupun sihir masmum. So macam-macam cara, masyrub. So di antara sihir madfun maknanya apa? Yang ditanam. So dia tak semestinya ditanam, ditindih pun boleh. Contohnya kalau dia lakukan di luar rumah, ada tanah, dia akan tanam di bawah tanah. Tapi kalau contohnya dia buat di dalam rumah,
So benda tu contohnya ni adalah buhul, benda yang dipakai untuk sihir orang tu. Dalam tu ada foto orang tu ke, rambut ke, kuku ke, ataupun bekas pakaian orang tu ke, ataupun benang daripada baju dia ke, apa sahaja letak. Ada benda, tak kisah kaki meja ke, cawan ke, apa aja letak atas sini. Tu cover lah. Buhul ni, tak. It's just to, tak semestinya cover. Apa namanya? Tindih. Ditindih. Asalkan tindih oleh sesuatu ataupun ditanam. Bila ditanam kan ditindih oleh tanah. Sama. Kalau tak ada tanah, tindih dengan benda. So dia akan rasa ditindih macam tu. So dia akan rasa ditindih seperti itu. So ini dipanggil sebagai sihir madfun. Sihir yang ditindih ataupun yang ditanam di bawah. So orang-orang yang terkena santau macam gini, yang kena tindihan ataupun madfun, di antaranya yang pertama, dia akan selalu bau benda yang busuk dalam rumah. So tak kisah busuk ni adalah mungkin bau najis ataupun bau bangkai haiwan. Dia akan selalu mimpi seperti selalu akan bau cium seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, dia selalu sakit di bahagian kepala. Okay. Especially di bahagian depan sini. Dia akan selalu sakit sampai ke kedua mata. Kemudian yang ketiga, dia akan selalu berpeluh sebelah saja. Oh ya. Yeah. Ada tau. Kan biasanya orang berpeluh kan satu badan. Tak, ni half. Can be on the right side only ataupun on the left side only. Kiri ataupun kanan separuh je. Separuh sahaja. Dan ini betul-betul terjadi. Kemudian yang keempat, dia akan selalu mimpi di tempat-tempat sampah ataupun di tempat-tempat yang kotor, dalam toilet. Ini pun sama. Kemudian yang kelima, dia selalu mimpi terbang. Maknanya dia akan selalu mimpi, dalam mimpi dia akan terbang je daripada satu tempat ke tempat lain, terbang gitu. Mungkin ramai orang, oh ini apa namanya? Macam Magic Superman. Macam best gitu. Tak. Itu maknanya dia tandanya you kena sihir. Oh ya? Ya saya. Sihir madfun. Habis pernah tak macam mimpi lari-lari lepas tu terbang, loncat. Tapi ada orang kejar. Lepas tu jatuh ke tanah balik, lepas tu lari-lari loncat balik. Kau tu macam nak escape lah. Pernah mimpi macam tu? Tak pernah. Pernah? Kip pernah? Terbang. Saya pun pernah. Saya terbang. Kena jadi avatar kot. Dululah sebab macam terkejar dengan benda apa. Apa benda nak kejar? Lari-lari. Nak lari tak boleh lari tau. Pelan je. Itu bukan termainan mimpi lah. Allah alam, tak tahu. Mungkin permainan syaitan gitu. Ya. So di antaranya itu, dan mimpi tengkorak. Mimpi tengkorak ni semua, itu pun termasuk daripada dia terkena daripada sihir madfun ni, ataupun sihir yang ditanam ataupun ditindih. Seperti itu. Saya mimpi kena kejar macam zombie. Selalu? Tak, sekali satu hari. Ketawa saya tak baik. Saya seram saya mimpi tu. Dia macam zombie. Mungkin hantu ke tak tahu lah. Kejar. Saya lari. Saya sembunyi. Lepas tu dia tak dapat cari saya. Pandai pula sembunyi. Lepas tu saya lari lagi. Macam movie. Ini tak pernah lah. Mimpi pelakon. Yes, mimpi pelakon-pelakon, kira star-star tu macam gitu. Kita yang bawah-bawah ni... Baiklah, kita jumpa pada minggu hadapan. Tiba-tiba nak habiskan tau. Yang kita mimpi orang-orang biasa kan ni semua kan. Kita kejar orang. Ni orang kejar dia kan. Nak sign ke apa kan. Biasa artis-artis ni semua. Astaghfirullahalazim. Anak Metro 1, 2, ya Allah Tuhanku. Handphone. Tengah syuting main handphone lagi. Ini pasal ditindih ni. Okey. Dan boleh saya baca ni yang ke atas ni Ustaz? Ya saya. Niat dia. Boleh? Silakan. Bila tadi yang cakap pasal santau ni, pasal cuka dan lada kering ni, taruh prep in bottle and keep, simpan dalam tanah ni semua. Dia sambil simpan tu dia kena tanam niat juga. Niat dia macam ni. Aku niat supaya masih nak baca tak boleh. Setengah je, baca setengah je. Baca kau setengah daripada mana? Aku ni tak boleh. Ni. Boleh. Aku ni boleh kan? Sampai sini je. Sampai sini. Kulitnya. Sampai kulitnya. Aku niat supaya Fadli, Ruben, Ros. Jangan.
Suka dia. Serious. We are dealing with business, okay? What business? This one. Okay. Dia niat, takut. Katanya, aku niat supaya si Polan terlanggar barang aku. Terlangkah barang aku ini mengelupas kulitnya. Lepas tu ada gini-gini, ada sekian-sekian, ada panas, ada gitu. Ini saya rasa bukan lain. sama dengan ni tau. Lain. Ni pun Sebab ni kalau dah terpijak, terlangkah, benda-benda macam ini panggil sebagai sihir marsus. Dia tanam juga? Bukan. Apa? Marsus bukan ditanam, ditebarkan. Oh, tebar macam itu. Ya. So, madfun lain. Madfun adalah ditindih ataupun ditanam. Okay. Tapi kalau sihir marsus adalah marsus adalah sihir yang ditebarkan. So tebarkan apa-apa sahaja, boleh berbentuk beras, berbentuk beras ataupun apa sahaja yang sudah dibacakan. Dan cakap tanah kubur tu semua. Can be, yes. Saya pun ada. Awak ada tanah kubur? Tak. Maksudnya saya pun ada patient yang terkena seperti itu. Ditebarkan depan rumah dia. Wow. So selagi orang tu pijak ataupun orang tu melangkahi tempat tersebut yang sudah ditebarkan, maka dia akan jatuh sakit. So di antara yang paling mudah sekali untuk detect adalah dia akan rasa cocok-cocok kat bahagian kaki, tapak kaki bawah. Okay. Macam ada benda that is poking. Tu. Kemudian yang kedua akan ada varices ataupun akan ada tak tahulah kau bahasa apa? varices. Wah, kita bahasa Indonesia punya. Oh, itu bahasa Indonesia varices. Varices tu dia macam akan ada gatal-gatal ataupun so-called macam eczema gitu ke kurap. Macam lebih kurang macam kurap gitu. English apa? Kurap. So macam gitulah. Varices crossing. Penyakit varices cuba. Penyakit varices. Okey, Ustaz terangkan, saya cek. Okey. So dia akan ada macam ada gatal-gatal ataupun kulit-kulit tu terkopak-kopak ke apa semua kat bahagian kaki, especially daerah betis. Dia akan keluar gatal-gatal seperti itu. Bengkak-bengkak, pelembaran buluh darah, bukan? Varices. Varices. Va. Dan varices. Gejala varices. Betul. Ni boleh yes. Varices. So dia akan ada macam gatal-gatal, kemudian kulitnya terkopak-kopak, bengkaknya kaki sebelah ataupun kedua-dua kaki dan lain-lain, tak boleh jalan. So itu di antaranya yang terkena daripada sihir marsus. Okay. Tapi itu biasanya orang yang sihir dia tahu mana dia selalu jalan langkah. Okay. So dia akan letak di situ. So saya pernah ada pesakit saya yang dia ada kantin kat sekolah. So ketika ada orang yang ada niat buruk terhadap dia, so dia letaklah kat mana selalu dia lalu. Kat mana selalu dia lalu nak pergi sekolah tu, ataupun pagar sekolah ke, ataupun lalu belakang pagar sekolah ke apa, dia tahu kat situ, dia letak kat situ. Yes. Yang penting sebelum keluar rumah bacalah ayat kursi, sambil berjalan ke tempat tugas ke, kita mana-mana pergi, zikirlah selalu. InsyaAllah dapat membantu juga. So ini belum habis lagi daripada yang niat, after niat. Habis kata sampai sini je baca. Tapi ini bukan dia punya itu dah. Habis ni boleh baca? Ni semua bisa-bisa. Ini is the niat dia. Jangan. Yang ini cara dia. Oh, cara dia. Cabar pula. Cara dia. Cabar. Allahuakbar. Cara-caranya ialah tabur dan sapu taburan dengan penyapu lidi. Gitu cara dia. Cukup mudah saja. 3 step. Niat, tabur, sapu Kan? sapu taburan dengan penyapu. Cash. Itulah.
Kenapa jadi tersasul-sasul selalu Tak apa, tak mengapa. Normal Normal. untuk recording Ustaz ngantuk ke? Tak lah. Tengah hari macam ni dah ngantuk. Tak lah. Baru tengah hari. Okey, nampaknya kita dah jelaskan semuanya pasal tadi kena macam vudu-vudu, santau dan juga ini ada tabur-tabur ya. Yes. Dan yang penting kita jagalah diri kita dan sentiasa kata Ustaz apa tu? Kalau gini kita pakai macam sapu-sapu tu semua. Itu kalau memang ada gangguan. Okey. Apa-apa pun kita minta pertolongan Tuhan lah. Okey. Yes. Baik, saya rasa itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa kau nak dapatkan merch kami di mana Ustaz? Di bawah. Ini yang tertera. www.puakasg.com. Okey. Ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru daripada kami. Ya, dan untuk mendapatkan sapu-sapu spray-spray boleh ke www.atapsir.com. Untuk mendapatkan khidmat-khidmat lain di www.atapsir.com. Ya. Jadi kita jumpa minggu hadapan dengan InsyaAllah. topik yang baru. Wow. Jaga diri, kesihatan semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. I quit. No. Main-main Itulah. Bye. Puaka Ekstra tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan bam bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.